Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran Tauhid. Iaitu kita tengok semulalah pelajaran pertama, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebelum ni Ustazah dah beri video pembelajaran. Alhamdulillah, Ustazah harap masing-masing dah tengok video tersebut dan buat nota yang Ustazah telah tetapkan. Nota tu memang sangat penting ya. Bukan apa Ustazah nak awak menulis dan juga jadi kreatif untuk buat nota tu supaya boleh ingat. Sambil belajar, sambil baca, sambil menulis. InsyaAllah awak ingat. Okey, kita tengok. Sebenarnya hari ini tajuk kita masuk kepada akibat. Kita dah masuk unit ketiga, iaitu akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Sebelum Ustazah nak kupas tajuk ini, Ustazah go through dulu daripada tajuk yang pertama. Maksudnya kita tengok-tengoklah macam tu, kan? Okey, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okey, siapa yang selalu dengar qada dan qadar ni? Macam mana qada dan qadar ni? Satu lagi, beriman kepada qada dan qadar ini adalah salah satu daripada rukun iman. Okey, selalu kita dengar kan beriman kepada qada dan qadar. Kita tahulah rukun iman itu ada 6 dan beriman kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang ke-6. Tapi apa benda lah maksud beriman kepada qada dan qadar ni? Siapa yang tahu? Yang tahu, yang dah didedahkan, Alhamdulillah. Yang belum tahu, okey, jom kita belajar. Walaupun dah tahu pun, jom belajar lagi. InsyaAllah awak akan ingat. Okey, qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, kita tengok. Qada ni ialah pelaksanaan sesuatu. Maksudnya, sesuatu perkara itu dilaksanakan. Sesuatu perkara itu sedang terjadi ikut ketentuan Allah yang azali. Maksudnya, sesuatu keadaan itu dilaksanakan ataupun sedang berjalan mengikut apa yang Allah tetapkan sejak azali itu, sejak daripada dulu-dulu. Okey, contoh qada ialah berlaku kematian. Yang kedua, memperoleh kekayaan. Yang ketiga ialah berlaku kesusahan. Kemudian berlakunya jodoh pertemuan. Semua ini adalah ketentuan yang Allah telah tetapkan sejak daripada azali, daripada dulu-dulu. Maksudnya Allah memang dah tetapkan. Kematian kita punya kekayaan, ataupun kita ni susah ke senang ke, kemudian jodoh pertemuan. Kalau nak tahu perkara ini sebenarnya Allah dah tetapkan semasa kita di dalam rahim ibu kita lagi. Ini adalah qada. Ketentuan ini yang sangat penting yang awak kena ingat ya, 4 perkara ni. Maksudnya awak baby lagi, belum lahir lagi, Allah dah tentukan, okey, awak akan mati nanti bila? Lepas tu Allah akan tentukan sama ada nanti kehidupan awak ini dalam keadaan yang kaya, senang ke, susah ke, ataupun sederhana. Dan yang ketiga, Allah tetapkan juga jodoh pertemuan. Itu adalah qada. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita tengok qadar pula. Okey, qadar. Tadi qada, sekarang ni qadar. Okey, qadar ni macam mana? Okey, qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Dia macam lebih kurang dekat kan, tapi berbeza. Okey, qadar ni ketentuan Allah yang daripada dulu yang Allah dah tetapkan tu terhadap semua makhluk. Okey, maksudnya semua makhluk lah. Okey, cuba tengok contoh dia. Pesakit meninggal dunia. Sebab apa dia meninggal dunia? Kerana demam denggi berdarah. Ataupun orang panggil kencing tikus kan. Okey, yang kedua, kekayaan harta. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni siapa? Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Okey, dia memang sangat kaya, terkenal dengan kekayaannya. Kenapa dia kaya? Sebab perniagaannya yang jujur. Sebab dia jujur berniaga, orang semua nak beli dengan dia. Okey, yang ketiga, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Macam itulah, kalau malas bekerja, susahlah. Kemudian yang keempat, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Dia bertemu jodoh kemudian pada usia muda. Macam tadi, qada itu ketentuan yang Allah dah tetapkan daripada dulu. Okey, qadar ini pula nak cakapkan ketentuan tu yang Allah tetapkan terhadap semua makhluk. Maksudnya macam ada musababnya yang berlaku. Macam contohnya
meninggal dunia kerana apa? Kerana demam denggi. Ada yang meninggal dunia kerana sakit tua, ada yang meninggal dunia sebab apa? Sebab dah memang sampai ajal dia. Wallahu a'lam, itu memang ketentuan Allah, itu adalah qadar. Boleh nampak ya perbezaan di sini? Okey. Kita pergi yang seterusnya. Okey, hukum. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Apakah hukum dia? Hukum beriman kepada qada dan qadar ni adalah wajib. Apa? Wajib. Okey, sebab apa dia wajib? Sebab dia termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Yelah, kita ni beriman kepada Allah kan. Kita ada rukun-rukun dia. Kita ada 6 rukun iman. So, rukun iman itu wajib kita mengimani. Wajib kita percaya. Wajib kita beriman. Dan beriman kepada qada dan qadar ini adalah wajib sebab dia termasuk dalam rukun iman. Okey, senang je kan? Okey, insya-Allah kita pergi next. Seterusnya. Okey, kita tengok pula dalil dia. Dalil dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nampak tak semua ayat tu? Okey, ayat tu. Kita tengok ni. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maksudnya Allah itu, sesungguhnya Allah tu dah menciptakan dah. Setiap perkara yang Allah ciptakan itu memang mengikut kesesuaian yang takdir yang Allah dah tentukan daripada dulu. Ini adalah dia punya dalil. InsyaAllah Ustazah harap awak semua boleh hafal. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, tengok unit yang 2 ni. Maksud beriman qada dan qadar. Okey, ini lagi mendalam lah. Dan Ustazah harap awak dah memahami. Ustazah dah bagi video pembelajaran 2 minggu lepas. Okey, kita tengok. Kita go through je. Okey, beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Itulah maksud beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya kita percayalah. Kita yakin Allah tu dah tentukan sesuatu perkara. Kemudian ianya terjadi. Maksudnya ia dilaksanakan itu mengikut ketentuan yang Allah telah tetapkan. Okey, itu adalah qada dan qadar. Okey, lepas tu kita tengok yang kedua. Setiap orang Islam wajib mempercayai bahawa setiap yang berlaku ini adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Maksudnya yang Allah telah tetapkan daripada dulu. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Segala yang berlaku alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Kita tengok. Okey, kemudian kita tengok lagi apa huraian dia. Okey, seterusnya setiap manusia, kita tengok kotak oranye tu. Setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa. Okey, walaupun kita dah tahu kehidupan kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak bolehlah kita Allah dah tentukan hidup aku macam ni, biar je lah. Jangan macam tu Walaupun begitu, tetapi kita mesti wajib berusaha. Cari ikhtiar ni kita usaha cari jalan dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. InsyaAllah semuanya boleh berubah dengan doa. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Kalau contohlah kita dah berusaha, kita dah berikhtiar sebab kita nak benda tu kan, lepas tu kita tak dapat. Mestilah kita rasa macam sedih. Tapi kena yakin dengan Allah, apa yang Allah dah tentukan itulah jalan yang terbaik untuk Allah, untuk awak. So kena yakin dengan Allah, kena redha apa yang Allah tentukan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda yang kita suka tu sebenarnya buruk bagi kita. Kadang-kadang apa yang kita tak suka tu sebenarnya benda tu dah yang baik untuk kita. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh tengok. Itu yang maksud Ustazah. Okey, seterusnya tengok kotak pink tu. Manusia hendaklah sentiasa bersangka baik
kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Okey, apa jua yang Allah dah tetapkan, awak kena bersangka baik. Tak bolehlah kita nak bersangka buruk. Kita tak tahu kan. Okey. Allah itu adalah sebagaimana sangkaanmu. Macam mana awak bersangka dengan Allah, maka macam itulah akan terjadi pada awak. Kalau awak sangka bukan-bukan, maka yang bukan-bukanlah akan jadi pada diri awak. Tapi kalau awak sentiasa bersangka baik kepada Allah, insya-Allah yang baik-baik Allah akan beri kepada awak. Cantik kan aturan Allah tu? Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi ke next. Okey, ni Ustazah sekejap je insya-Allah untuk awak tengok, untuk awak memfahamkan. Okey, tengok unit yang ketiga ini, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Apa akibat dia? Kan wajib kita beriman. Kenapa tak nak beriman? Apa yang terjadi? Okey, antara akibat dia kalau kita tak beriman kepada qada dan qadar ni, jeng kita tengok apa dia. Okey, hukumnya jadi kafir. Kafaro, ka alif fayaro, kafir. Jadi kafir nak ke? Nak. Kita ni Islam, kita tak naklah kafir kan. Allah na'udzubillah zalik. So untuk mengelakkan daripada kita ni jadi kafir, kita mestilah mengimani qada dan qadar. Maksudnya kita yakin dan percaya bahawa qada dan qadar itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok yang kedua pula, jauh daripada rahmat Allah. Okey, jauh daripada rahmat Allah. Maksudnya macam mana tu? Rahmat Allah tu kita tak dapat lah. Rahmat Allah ni, bila Allah beri rahmat kepada kita, alhamdulillah lah. Apa je urusan, insya-Allah semua Allah akan mudahkan. Tapi kalau awak tak nak percaya pada qada dan qadar, macam mana Allah nak bagi baik-baik pada awak kan? Okey, tengok yang ketiga pula, antara akibat dia mudah putus asa dan malas berusaha. Siapalah yang malas tu kan? Malas nak berusaha tu. Lepas tu cepat sangat nak putus asa. Maksudnya tak yakin dengan ketentuan Allah, tak yakin dia boleh buat. Kita tak tahu kalau kita tak usaha, betul tak? So walaupun apa jua perkara yang awak buat, awak kena berusaha bersungguh-sungguh buat tu. Sebab tu dah kita tak boleh putus asa. Allah sangat tak suka dengan orang yang berputus asa ni. Sedangkan dalam Al-Quran pun Allah dah sebut, wala tayasu, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Teruskan, insya-Allah melimpah ruah rahmat yang Allah bagi tu. So untuk elakkan, jangan kita rasa cepat mudah putus asa. Bila gagal, cuba lagi. Itulah namanya dugaan. Takkanlah semuanya nak senang je Allah bagi kan. Tak best lah rasa hidup ni kan. Okey, tengok yang keempat tu pula, menjadi sombong dan angkuh. Itu antara akibatnya, na'udzubillah min zalik lah Ustazah. Ustazah tahu anak-anak murid Ustazah ni semua baik-baik, insya-Allah. Okey, tengok yang kelima itu, jiwa tidak tenteram. Asyik rasa tak tenang je, ada benda je yang tak kena kan. Itu antara akibat dia kalau kita tidak beriman dengan qada dan qadar. Okey. Cuba tengok ni, perhati, fikirkan dan fahami. Okey. Tengok situasi yang pertama ni. Macam mana tu situasi yang pertama ini? Alhamdulillah ada keluarga yang bahagia. Maksudnya Allah dah tentukan jodoh dia. Bagaimana kehidupannya. Alhamdulillah dia senang, kemudian dia membantu orang yang susah. Kemudian solat berjemaah, beribadah. Kemudian apabila Allah dah tentukan seseorang itu sakit, ketentuan Allah tu kan. Kemudian yang gambar ini ada majlis ilmu. Semua ni sebenarnya semua Allah telah tentukan, tetapi ianya dilaksanakan. Maksudnya kita melaksanakan ketentuan Allah itu, insya-Allah. Baiklah, sampai situ saja. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada kelas seterusnya. Dan insya-Allah Ustazah harap untuk nota, Ustazah memang mengharapkan untuk awak semua buat nota juga. Muka surat 10 dan muka surat 11 ni. Muka surat 11 ni Ustazah minta untuk awak fahamkan situasi ni, apa pendapat awak tentang situasi ini boleh dikaitkan dengan qada dan qadar. Dan insya-Allah Ustazah akan berikan kuis. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.